أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan hidayah. Allah Taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam Dewan Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah, dan dia adalah ilmu yang terbaik untuk kita tuntut atas muka bumi ini. Semisal yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lainnya. Kemudian Nabi bagi ingat kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering manusia memandang remeh dan tertipu olehnya, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Maka dengan kedua-dua nikmat yang Allah hadiahkan buat kita di kala ini, kita merafakkan syukur tak terhingga kepada Allah. Makanya kita berdoa dan bermohon kepada Allah, moga-moga sedikit kesungguhan kita, kesanggupan kita hadir pada malam hari ini nak belajar Al-Quran, Allah Ta'ala hadiahkan buat kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa kita buang masa, sebelum kita membacakan kalamullah Al-Quranul Karim, jom sama-sama kita mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu, yang mana pada malam ini kita akan sambung pada buku saya ni, muka surat 76. Ada yang pada muka surat 77, yang mana kita akan masuk satu tajuk mad, iaitu mad silah. Mad silah. Jadi betul tak Syahin? Jadi silah ini maksud dia sambung. Sebab tu kita biasa dengar perkataan silatur rahim, iaitu menyambungkan tali persaudaraan, menyambungkan kasih sayang. Jadi dalam hukum hakam tajwid juga ada satu silah yang diletakkan di hadapannya mad. Makanya mad silah, maksud mad itu adalah panjang, silah itu adalah sambung. Jom kita tengok sama-sama. Mad yang terdapat pada huruf ha ad-dhamir. Ha ad-dhamir bererti kata ganti ha, maksudnya nya. Bila ada ha dhamir tu, dengar baik-baik, dhamir ni ada dua. Dhamir mustatir dengan satu lagi dhamir hilang dah dalam kepala saya. Cumanya yang ini adalah mustatir yang bersambung. Dhamir yang bersambung membawa maksudnya nya. So ha yang dekat hujung tu maksud dia nya. Sebab tu dia letak dalam kurungan dekat sini, nya. Maskulin. Tu dia maskulin tu. Diri ketiga tunggal maskulin, kita nak bagi tahu kata ganti nama ketiga. Orang yang kita tak nampak dekat depan mata. So dekat situ dipanggil ha'ud dhamir. Apabila dia terletak di antara dua huruf yang berbaris dan pada ketika pembacaannya bersambung dengan huruf berikutnya, maka bacaannya wajib dimatkan. Maksud wajib dimatkan, wajib dipanjangkan. Jika berhenti bacaan padanya pula, ia dibaca sukun tanpa mad. Bacaan mad silah ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama mad silah qasirah. Cuba sebut sekali. Mad silah qasirah. Cantik. Tidak terdapat huruf hamzah selepas ha'ud dhamir, maka bacaannya hendaklah dipanjangkan dengan qadar 2 harakat. Contohnya, jom kita sebut sama-sama macam yang terdapat dalam buku. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sekali lagi. Bala inna rabbahu kana bihi basira.
Dalam Al-Quran Resam Uthmani, apabila dia berbaris hadapan, yang ha'ud dhamir tadi itu, dia diikuti dengan huruf waw kecil. Dan apabila dia berbaris bawah, ia diikuti dengan huruf ya kecil, kepala ya sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang tak tahu nak sebut apa kan benda tu. Yang waw tu kita nampaklah waw. So yang selepas ha berbaris bawah tu apa benda? Dia adalah kepala ya. Sebab tu dia kata kat kita, ia diikuti dengan huruf ya kecil. Okey, untuk mat silah qasirah ni ada siapa tak faham tak? Yang saya rasa dekat depan saya faham lah kot mat silah qasirah. Syarul okey? Okey, berapa harakat nak kena baca? 2. Kalau kita tak nak sambung, kita nak berhenti, boleh panjang ke tak boleh panjang? Tak boleh. Jadi kalau kita baca bala inna rabbahu, kita nak berhenti kat situ, kita kena berhenti macam mana? Rabbah. Sama juga kanabihi. Kalau kita nak berhenti kat situ, kita kena berhenti macam mana? Kanabih. Tapi kalau nak sambung, kena 2 harakat. Kalau nak berhenti, tak payah panjangkan. Okey, selesai dekat situ. Itu maksilah qasirah. Sebab tu saya kata tadi, senang. So nak kenal dia, huruf ha'ud dhamir yang kita kata ganti nama ketiga tu. Ha tu bawa maksudnya. Dalam Al-Quran, yang kedua pula kita akan masuk kepada maksilah tawilah. Cuba sebut sekali. Maksilah tawilah. Jadi kalau kita nak ajar orang lain tentang maksilah, kita jangan sebut tawil. Kita kena sebut sebab tu kita kena sebut sama-sama supaya kita tak ajar orang kita kata maksilah tawilah. Bukan tahu, dia tawil ni datang daripada ya taul, panjang. Biasa kita dengar ada orang-orang Arab mendoakan orang lain, dia akan sebut atalallahu umraka, semoga Allah memperpanjangkan usia dan umurmu. So macam tu. So tala yatulu, panjang. So dekat sini maksilah tawil maksud dia panjang, lawan dia qasir yang dekat atas tadi tu. Terdapat huruf hamzah selepas ha'ud dhamir, bacaannya hendaklah dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat. Jadi kaedahnya kita dapat tengok dekat bawah contoh tu nanti, atas kepala ya, atas waw kecil tu dia akan ada alamatul mad. Ingat lagi tak alamatul mad tu benda apa? Tanda mad. Okey, once kita nampak tanda mad, tolong simpan dalam kepala, aku mesti panjangkan lebih daripada 2 harakat. Sama ada 4 ataupun 5 harakat. Jom sebut sama-sama contohnya. Wa kafa bihi ismam mubina. Sama juga isu dia kalau kita nak berhenti macam mana? Wa kafa bih. Bukan kata berhenti 2 harakat wa kafa bihi. Ni bukan mad jaiz munfasil. So dia adalah maksilah. Dia hanya sambung sahaja. Jadi kita nak berhenti, tak bunyi dah. Dia punya hi tu, iya, kepala ya tu tak ada bunyi dah. Wa indahu ummul kitab. Kalau nak berhenti dekat wa indahu macam mana? Wa indah. So yang ni pun nak kena cakna lah. Kalau orang kadang-kadang dia confuse. Kadang-kadang saya ajar anak-anak saya sendiri pun dia confuse. Nak kena panjang 2 harakat ke? Kalau nak berhenti nak kena ada hu ke? Tak payah. Yang ni yang kita dah belajar malam ni, kita cuba syarah dekat orang-orang yang tak mengerti lagi. Dalam Al-Quran Resam Uthmani, apabila dia berbaris di hadapan, dia diikuti dengan huruf waw kecil bertanda mad di atasnya. Yang bertanda mad tu kita sebut alamatul mad. Macam bulu kening tu. Dan apabila dia berbaris di bawah, dia diikuti dengan huruf ya kecil bertanda mad di atas kepala ya tu pula. Jadi ha tu kita perhatikan. Kalau baris bawah, selepas dia ada kepala ya. Kalau baris depan, selepas dia ada waw. Dan kalau selepas ha tu ada hamzah, maka di atas kepala ya ataupun kepala waw tu akan ada alamatul mad. Cantik. Sebagaimana tersebut di atas, mengikut kaedah bacaan riwayat Hafs dari qiraat Asim, memanjangkan bacaan setiap ha'ud dhamir dengan huruf waw kecil jika dia berbaris depan, dan dengan huruf kecil ya kecil jika dia berbaris bawah, dengan syarat huruf sebelum dan selepasnya mesti berbaris. Dan pada ketika menyambungkan bacaannya dengan huruf selepasnya. Tetapi
kecuali pada beberapa kalimah yang berikut. Kita tengoklah beberapa kalimah yang berikut. Bacaan ha dalam kalimah yardahu lakum. Cuba sebut. Pada surah Az-Zumar ayat ke-7 mengikut bacaan riwayat Hafs tidak dipanjangkan dengan waw kecil. Atas alasan apa? Saya minta maaf, saya tak tahu. Cumanya once kita jumpa dalam surah Az-Zumar ayat 7 ni, kita tak usahlah baca dia yardahu lakum. So kita sebut sahaja macam yang terdapat dalam surah Az-Zumar itu, pendek. Yardahu lakum. Cuba sebut. Taib. Yang kedua, bacaan ha dalam kalimah arjih pada surah Al-A'raf ayat 111 dan surah Asy-Syu'ara ayat 36 dengan sukun. Dan yang ketiga, bacaan ha dalam kalimah fa'alqih ilaihim pada surah An-Naml ayat 28 dengan sukun. Yang ni kira kalau kita nak faham dia macam kata kerja perintah. Arjih dengan fa'alqih. Diperintahkan ke atas mereka untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Jadi disebabkan itu kita tak baca fa'alqihi ataupun arjihi. Okey. Apabila huruf sebelum ha'ud dhamir bertanda sukun dan huruf selepasnya berbaris, maka tidak boleh memanjangkan bacaannya sama ada dengan waw kecil ataupun ya kecil. Contohnya alaihi wakila. Cuba sebut. Kecuali kalimah fihi daripada ayat wa yakhlud fihi muhana. Cuba sebut. Pada surah Al-Furqan ayat 69. Yang ni semua dia bahaskan berkenaan dengan tata cara pembacaan qiraat siapa? Hafs an Asim. Apabila huruf selepas ha'ud dhamir berbaris atau bertanda sukun dan huruf selepasnya pula bertanda sukun, maka tak boleh memanjangkan bacaannya supaya tidak terkumpul dua huruf bertanda sukun. Contohnya fihil Qur'anu. Sebut. Lahul mulku alaihil haqq min husmuhul masih. Okey. Ini saya rasa kalau kita jumpa dalam Quran pun tak ada isu lah benda ni. Kan? Pasal dia senang je. Begitu juga dengan bacaan huruf ha berbaris bawah yang ada pada kalimah hadhihi. Ketika bacaannya bersambung dengan huruf berikutnya, apabila huruf yang berikutnya berbaris bukan daripada huruf hamzah, maka bacaannya dipanjangkan dua harakat. Contohnya inna hadhihi tadhkirah. Sebut. So dia bahas pada kita perkataan hadhihi. Kalau lepas ha hadhihi itu bukan alif, kita hanya baca dua harakat. Hadhihi tadhkirah. Sebut. Tapi apabila huruf yang berikutnya hamzah yang berbaris, maka bacaannya akan dipanjangkan dengan 4 atau 5 harakat. Macam yang kita dah sebutkan. Inna hadhihi ummatukum. Apabila huruf yang berikutnya hamzah bersambung dan selepasnya huruf bertanda sukun ataupun sabdu, maka bacaannya tak boleh dipanjangkan. Makna kata lepas ha dhamir tu ada alif, kita panggil apa? Hamzah wasal. Hamzah bersambung. Selepas hamzah wasal ada huruf yang bertanda sukun ataupun sabdu, maka tak boleh baca panjang. Sebut. An hadhihi syajarah. So tak boleh kita baca an hadhihi syajarah. Tak boleh. Sebab selepas ha tu ada alif lam ataupun ada hamzah wasal. Hadhil anhar. Yang salah baca macam mana? Hadhil anhar. Tak boleh. Sebab selepas ha'ud dhamir ada alif, lam ataupun ada hamzah wasal. Dan selepas hamzah wasal tu ada huruf yang bertanda sukun ataupun sabdu. Okey, untuk maksilah ni ada siapa tak faham? Asri, okey. Jelas.
Sebab benda ni saya rasa, saya kira lah kalau kita tak syarah pun, insya-Allah kalau kita baca dalam Quran, kita jarang salah. Cumanya pelajaran penting yang kita dapat pada malam hari ini, nama dia adalah mad silah. So mad silah ni pula kena baca berapa harakat? 2 harakat. Mad silah terpecah kepada berapa bahagian? 2 bahagian. Satu mad silah qasirah, satu lagi tawilah. Tawilah berapa harakat Hijazi? 4 atau 5 harakat. Jadi tak ada isu lah, insya-Allah. Barakallahu fikum. Okey, nanti next time kita akan sambung pada mad iwad pula, mad ganti. Okey. So tak ada soalan untuk mad silah ni? Syarul okey? Clear? 80 jelas? Barakallahu fikum. Ikmal, tak ada masalah Jom kita sama-sama sambung pada pembacaan Al-Quranul Karim. So hari ni kita akan sampai pada ayat 168 surah Ali Imran juzuk keempat, ayat yang muka surat yang ke-72. Bismillah. Baik, saya suka ingatkan benda yang sama. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت belum maut in kuntum sadiqin wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Baik, kita nampak dekat perkataan amwata tu ada huruf mim, betul? Jadi kalau kita nampak dekat situ, kita nak kena buat apa kalau nak sambung? Kena dengung. Sebab hukum dia adalah iqlab. Apa maksud iqlab? Syahir ingat lagi tak? Menukar. Kita nak tukar apa Syarul? Nun menjadi mim. Jadi once kita nak sebut amwata, kita kena buat apa? Rapat bibir. Tapi macam kita sebut tak terlalu amwatam bal. Cuba sebut. Cuma letak sahaja dan dia bukan amwatam, dia tekan sangat, tak betul. So nama pun ganti. Masya-Allah. Bagus. Ikut sama baca. Baik, kita cuba sekali lagi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله Jangan ada fadl. Diam sahaja. Min fadli.
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ kenapa berhenti kat situ? Sekali lagi. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barakallahu fiik. Muka surat 72 ayat 168, 169, 170. Jumpa. Muka surat 72 ayat tengah-tengah 168, 169, 170. Okey, Bun, silakan. 3 ayat ni semua sekali akan baca 3 ayat ni insya-Allah. Hati-hati dan kita bagi semua hak-hak dia. A'udzu Bun perasan ataupun tak perasan, tadi huruf ta tu memang tebal, tapi hamzah jangan ikut terkesan dengan ketebalan ta. So bunyi dia tak akan jadi o to. Dia mesti bunyi a to, a to. Sekali lagi. Ada tak? Tumma. In kuntum. Jangan tumma sadiq. Tumma. Ada tak? Syam, dengar tak? Ada kan? So jangan ada lantunan tumma. Diam saja. Kuntum sadiqin. Cuma jangan sampai jadi sakta. Yur, tebal ke nipih? Tebal. Yur. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Barakallahu fiik. Silakan Syam. فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Okey, sekejap. Jadi saya kira kalimah ni kita jarang-jarang dapat jumpa. Fadarra'u ni kan dalam Al-Quran tak banyak ataupun boleh jadi dia satu sajalah. Fadarra'u. Cuma yang saya nak Syam dan yang lain tolong fokus, hamzah dia kita dah lama tak buat ulang kaji makharijul huruf. Hamzah dia bukan keluar dekat hidung. Hamzah masih keluar dekat bawah tekak, lower of throat. Bawah sekali.
So bunyi dia mesti fadra'u, dan jangan sampai fadra'u sebab selepas dia ain kita takut dia memberi impak terkesan dengan ain tu, jadi fadra'u'an tak betul. So jadi fadra'u'an bawah tengah, fadra'u'an anfusikumul maut. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Bagus. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, ada dua tempat nak kena bagi perhatian juga untuk semua sekali. Bila sampai pada fadlih, dot itu sahaja yang tebal. Fa jangan ikut terkesan. Sebab fa mesti bunyi dia fa. Dia tak akan bunyi fo. Sebab yang bunyi tebal hanya dot. Jadi itu bunyi dia. Fadlih. Tapi kita tak boleh baca panjang macam tu. Kita kena fadlih. So jangan fadlih. Boleh? Kemudian yang kedua, kita pun dah lama tak buat ulang kaji alif sampai ya. Huruf kha dia termasuk huruf tebai. Yang tadi Syam baca tadi Allah khaw. Bila khaw dia tak cukup tebai. Tempat keluar betul. Betul. Tapi tak ada khaw. Dia khaw. Sifat dia tu tak tepat. Sebab tu saya selalu sebut kita bukan kejar pada sedapnya bacaan. Tapi bila dua benda ni saling berhimpun dalam pembacaan kita, automatik jadi sedap. Alla khawfun, dan bukan khaw. Alla khawfun alaihim. Cuba. Alla khawfun alaihim. So sekarang dah tepat. Sebab tadi dua kali dia ulang khaw, dia bunyi khaw. Sepatutnya khaw. Nampak khaw. Dia khaw bukan kha. Cantik. Barakallahu fiik. Silakan Hasri. Min khalfihim. Khaw. Okay, barakallahu fiik. Cuma kena kawal tempat keluar dan juga sebenarnya tempat keluar lah. Bila kita sebut alaihim, ha keluar dekat mana? Sebut kat mana rasa? Tekak dah betul. Cuma kawasan dia atas, tengah, bawah. Atas. Kalau atas jadi kha dengan ghain. Kalau tengah, ha dengan ain. Bawah. So jadi ha simpul bawah. Once dia keluar kat bawah, bunyi dia mesti alaihim. Dia bunyi hi. Dia tak bunyi he. Dengar baik-baik. Bunyi dia hi, bukan he. So bukan bunyi dia alaihim. Tak. Alaihim. Cuba kawal dekat situ yang saya kata tadi. Tempat keluar bila tahu, sifat dia pun nak kena tahu. Dia bukan setakat bawah he lah ustaz. Bukan he. Dia bunyi hi. Okay, barakallahu fiik. Silakan Iti. Fadlih. Lam yalhaqu bihim. Tak boleh panjang situ. Min khalfihim. Allah. Ha tajam sikit. Yahzanun. Tak gigit lidah. Jangan yahzanun pula. Yahza. Okey, tadi Syahir baca Allah jadi Allah. Nampak tak kalau tertukar Allah tu maksud dia apa? Ingatlah.
Kalau Allah, tidak sekali-kali mereka merasa Allah. So berubah maksud dia. Jadi sebab tu tak biasa kita tergelincir ni biasa. Cuma kalau tak ada si pengingat, maka takut kita asyik tergelincir dan kita rasa tak ada masalah. Alah ustaz, Allah dengan Allah itu pun nak kecoh. Dia bukan kecoh tak kecoh, dia menyebabkan pertukaran makna yang berdosa lah. Kita tak nak baca Quran makin berdosa. Kita nak baca Quran makin berpahala. Hijazi, fadal. Barakallahu fiq, lancar, bagus. Cuma Allah tu biarkan dengan 2 harakat je. Tadi dia jadi 2,5. Allah khaufun panjang sikit. So kita nak kena biar dia 2 je lagi sempurna. Allah khaufun alaihim. Okey, barakallahu fiq. وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Na panjang. Ta pendek. An anfusikumul mauta in. Ta pendek. Mauta ing. Jaga dengung. In kuntum sadiqin. Banyak tempat yang ada dengung situ. Bagus. Tahsaban tajam. Farihina. Fadl tak boleh. Fadlih. Ambil min fadlih. Lam yalhaqu bihim. Bukan lam yalhaq. Lam yalhaqu bihim. Masya-Allah. Makin bagus bacaan. Perasan kita nampak perubahan Syarul punya bacaan. Cuma gitu. Kena pastikan mana yang nak kena lantun, kat mana tak payah lantun. Fadlih tak payah fadl. Fadlih diam kat situ sahaja. Haji Mazlan silakan. Barakallahu fiik. Okay, kita minta ni lah. Habiskan terus yang lelaki, baru kita masuk yang muslimat insya-Allah. Fadal. Okey, kita bezakan a to. Dia tak bunyi a to, dia tak naik kat hidung, dia mesti a to bawah semua. Lau ata'una ma qutilu. Cuba. Bagus. Qul
Bagus juga. Tinggal lagi kalau kita tengok fadarra'u an, atas nun tu ada tanda sukun. Once dia ada tanda sukun, kita kena simpan dalam kepala, tak akan pernah dengung. Jadi tadi Abawan baca an ang, tak jadi. So dia kena one step sahaja. Fadarra'u an anfusikumul maut. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت Bagus. أنفسكم Ambil terus je. In kuntum. كنتم صادقين Hmm. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Hmm. فرحين بما آتاهم الله من فضله Fat tak boleh. Min fadli, diam saja. من فضله Tak nak ada kan? Fad. Jangan ada pun. Fadli. من فضله Hmm. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم Allah. ألا خوف Allah khawfun. ألا خوف Bukan khaw. Khaw. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Barakallahu fiik. Pun sama juga bila Allah ganti illa, berubah tak maksud? Berubah. Allah maksud lain, illa maksud dia kecuali. So berhati-hati jangan sampai tertukar baris. Silakan muslimat. Betul? Hmm. Na dua harakat. Taib, barakallahu fikum. Terima kasih atas pembacaan masing-masing. Jadinya saya baca sekali imbas terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama berbaki 10 minit ni kita ambil manfaat daripada 3 ayat yang kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayat 168 yang kita mulakan pembacaannya pada malam hari ini, kita sedar ataupun tak sedar, dia adalah kesinambungan daripada ayat 167 yang kita baca pada pertemuan yang lepas, di mana Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang munafiq. Yang mana mereka beralasan ketika diajak untuk meneruskan peperangan. Maka mereka pun mengatakan, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, sekiranya kami mengetahui bagaimana caranya berperang, tentulah kami akan follow kalian untuk ke medan peperangan. Tapi ucapan itu hanya sebatas ucapan di bibir, tidak di hati. Maka dengan ucapan itu Allah kata, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Sebab
yaquluna bi afwahihim. Mereka hanya sebut menerusi mulut mereka. Ma laisa fi qulubihim, tidak pada hati mereka. Yang mana hati mereka ni memang tak mau ikut perang. Jadi, bila berlakunya peperangan Uhud yang kita dah cerita pada pertemuan yang sudah, umat Islam di awalnya beroleh kemenangan dan di akhirnya beroleh kekalahan. Betul tak? Jadi ada di antara mereka yang sampai sebut allazina qalu li ikhwanihim. Kita mulakan pembacaan kita pada malam ini. Orang-orang tersebut, mereka-mereka itulah orang-orang yang berkata terhadap saudara-saudara mereka dengan ungkapan ini. Wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka kata apa? Kalaulah mereka tidak ikut pergi berperang dan mereka ikut kita, nescaya mereka tidak akan terkalah ataupun tidak akan terbunuh. So bagi alasan, nampak? Kami tak pergi perang, elok je kami hidup dekat negeri Madinah ini. Jadi kalian nak pi juga, maka tanggunglah kekalahan. Ini ucapan tak baik mereka. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi supaya disampaikan kepada mereka, Qul fadra'u an anfusikumul mauts. Katakanlah, cegahlah kematian itu daripada kamu, in kuntum sadiqin. Kalau kamu tergolong di kalangan orang-orang yang benar. Maksudnya, walaupun kalian tak mati dalam peperangan, tapi cukup waktu kalian juga akan mati. So tidaklah bererti kalian tak join perang, Allah masih lagi bagi izin dapat hidup, maka kehidupan kalian akan kekal. Tak. Baru tadi saya bersembang dengan Abu Talha dekat rumah beliau, hafizahullah ta'ala. Maka di kalangan kita semua akan mati. Dan di kalangan kita yang hidup dalam masyarakat majmuk ini, ada orang yang sangat takut kepada kematian. Kita pun tahu kita akan mati, betul? Tapi kita syukur menjadi Muslim yang kita senantiasa ingat satu benda, aku kena bawa bekalan. Yang Allah kata, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah, kata Allah, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan kita berharap dengan sedikit nilai takwa kita yang ada dekat dalam diri kita, dalam sanubari kita, dalam amalan kita, ia sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeza dengan orang-orang non-Muslim dan semisalnya, mereka takut mati. Sebahagian mereka percaya ada hari selepas kematian. Sebahagian pula tak percaya adanya hari selepas kematian mereka. Jadi mereka senantiasa merasa hidup ni kena collect. Selagi boleh kumpul, selagi boleh jaga kesihatan tu, tak mati, jangan sampai cepat-cepat mati dan semisalnya. Tapi kita orang Islam, kita orang mukmin, kita percayalah, sehebat apa kita jaga makanan, minuman, senaman, sampai waktu kita akan mati, dan kita sangat rida dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dengan kefahaman dan kepercayaan, keyakinan kita sebegitu menyebabkan kita bertemu Allah dalam dua keadaan, radiyatan mardiyah. Kita ridha nak kembali pada Allah dan Allah pun ridha nak bertemu dengan kita. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalian jangan pernah menyangka orang yang mati berjuang di jalan kami, mereka itu sedang mati. Dan kita dah bagi tahu orang mati di jalan Allah ini banyak tingkatan. Dan yang paling utama, mati berperang. Dan kita pun sekarang sedang berjuang di jalan Allah, iaitu kita duduk di atas jalan pembelajaran, pengajian Al-Quranul Karim. Benda besar. Dan kalaulah kata kita mati on the way, nak datang tadi, ataupun sekembalinya kita daripada pembelajaran kita sebentar lagi, qadarullah, Allah Ta'ala takdirkan, kan? Moga-moga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah kata, jangan kalian sangka orang mati itu sedang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka sedang hidup dan Allah Ta'ala sedang bagi rezeki kepada mereka. Sebab tu kawan-kawan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepada Allah semoga kita mati dalam husnul khatimah. Sebab hari selepas kematian benar-benar ada. Kehidupan selepas kematian benar-benar ada. Sebab tu dia ada satu konsep yang Allah Ta'ala sebut, once kau masuk dalam kubur, tidak kekal abadi. Dia dipanggil apa? Ziarah. Hatta zurtumul maqabir. Allah Ta'ala tak kata sampai engkau tinggal dekat dalam kubur, tak, tapi Allah kata sampai engkau menziarahi alam kubur. So bila masuk alam kubur, barulah kita akan sedar diri. Alhaakumut
takatsur. Kemewahan, kesenangan, harta dan semisalnya ini telah betul-betul melalaikan kita daripada jalan Allah Ta'ala. Dan bila kita akan sedar, time kita ziarah masuk dalam kubur. Sebab tempohnya tidak selama-lamanya. Akan ada pula hari kebangkitan, hari mizan, hari laluan sirat dan semisalnya. Baik, jadi Allah kata, macam mana mereka ni diberi rezeki dan bagaimana keadaan mereka? Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka berada dalam keadaan sangat berbahagia dan juga gembira dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan daripada kelebihan yang ada di sisi Allah. Wa yastabshirun, dan mereka berseronok billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bergembira, berseronok terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusuli mereka itu. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang lain yang belum wafat lagi. So geng-geng yang dah meninggal ni, sahabat-sahabat Nabi yang dah wafat ni, mereka sedang bergembira mendahului yang belum mati syahid lagi. Jadi kita pun berharap semoga kita pun mati syahid. Sebab tu ada satu hadis saya terbaca, Nabi SAW nyatakan, kalaulah seorang hamba Allah berazam untuk mati syahid, dengar baik-baik, dia berazam keras nak mati syahid, dan andai kata dia mati di atas pembaringannya tengah lena, maka Allah Ta'ala akan tempatkan dia bersama di kalangan syuhada. Nah, sebab tu kita nak kena ada azam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid, dipersaksikan. So kita buat ni, kita bukan orang ramai tengok, orang saksikan, tapi kita berharap yang kita dok buat ni para malaikat saksikan betul-betul dia datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul dia datang nak baca Quran, betul-betul dia nak tambah ilmu dia, dan moga-moga kita mati dalam keadaan dipersaksikan atau mati syahid. Allah kata kepada mereka, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, yang mana bahawasanya tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kerana orang mati syahid ni Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Jadi bila dosa terampun, tidak ada dosa, maka mereka saat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak Allah Ta'ala hadiahkan rasa takut, dan mereka tak pula bersedih hati kerana meninggalkan isteri dan juga harta-harta mereka, anak-anak dan harta mereka di dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. So berazam, beramal, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Ta'ala tempatkan kita bersama dengan alladzina qutilu fi sabilillah, bersama dengan orang-orang yang terbunuh ataupun mati di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira setakat itu sahaja kita punya perkongsian pada malam hari ini. Teruskan pembacaan Al-Quran, cuba untuk mentadabburi supaya kita boleh beramal dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.